Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa kita nak menjawab persoalan-persoalan dari penonton yang diajukan kepada kita dengan topik yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Semoga semua dalam keadaan sihat, berbahagia dan bersedia untuk menuntut ilmu. Sidang penonton, hari Selasa 23 Jun bersamaan dengan 1 Zulkaedah 1441 Hijriah. Kita bersiaran membawakan secara langsung kepada anda. Mudah-mudahan memberikan manfaat dengan topik perbincangan hadis pada pagi ini dengan tajuknya adalah tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan, persoalan yang dibawakan kepada anda sebentar lagi kita akan kongsikan. Baik, bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan seperti biasa, boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 dan kalau nak WhatsApp juga boleh di talian 011-1233-6480 atau nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga ada kita buat secara langsung bagi mereka yang mungkin pagi ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tapi ingat, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Bintang ilmuwan yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini tak lain dan tak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, seorang yang kata-katanya lembut dan tersusun rapi setiap ayat yang dikeluarkan. Siapa tak kenal dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Halo Ustaz. Ahlan. Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Oh, tema baju tu kena dengan studio kita Ustaz. Subhanallah. Ceria je warnanya Ustaz. Mudah-mudahan Allah amin. Allah ceriakan Allah, kita insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi sebelum kita mulakan perbincangan kita, elok pagi ini kita mulakan dengan hadis yang bakal kita bincangkan. Saksikan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Wow. Itu hadis yang bakal kita kupas pada pagi ini berkenaan dengan tinggalkan perkara yang sia-sia. Bagaimana kupasan? Jom kita bersama dengan ahli panel kita untuk mukadimah perbincangan kita ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan terima kasih kepada Da'i Azrin yang sentiasa menjadi teman setia dalam setiap perbincangan-perbincangan di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus melimpahkan keberkatan kepada kita pada pagi ini dengan majlis-majlis ilmu yang diikuti dan ditonton oleh tuan-tuan dan puan-puan, khususnya di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan perbincangan kita berkaitan dengan hadis yang telah pun dibicarakan tadi. Kita nak mengambil perkara-perkara yang bermanfaat dalam hidup kita, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi
rahimahullah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sebaik-baik Islam seseorang itu iaitulah dengan dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan terhadap kehidupannya. Subhanallah, suatu catatan ataupun suatu irsyad, ajaran dan panduan yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ucapan seumpama ini adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandu kehidupan orang-orang yang telah pun mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa melaksanakan kebaikan dalam hidup mereka. Sebab kalau nak bicarakan tentang kebaikan-kebaikan di dalam Islam itu terlalu banyak. Panduannya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan panduannya juga disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis tersebut dengan perkataan min. Min ni dia merujuk kepada pengertian sebahagian. Maknanya banyak lagi kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Min husnil Islam, di antara salah satu keindahan baiknya Islam, sama ada dari sudut batinnya maupun dari sudut zahirnya itu, iaitulah dengan meninggalkan sesuatu perkara-perkara yang tidak ada kaitan di dalam hidupnya. Dan saya teringat ada suatu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab yang dikarang oleh beliau, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan kitab itu adalah merupakan syarah kepada hadis 40. Kerana hadis yang kita bicarakan ini, dia adalah merupakan hadis yang ke-12 dalam susunan hadis 40 riwayat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan apa yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahawa sesungguhnya hadis yang kita bicarakan itu adalah merupakan salah satu di antara jima'u adabil khair. Artinya himpunan ataupun pusat kepada seluruh adab-adab yang membawa kepada kebaikan. Ya. Yang pertama dikaitkan dengan hadis ini, iaitulah di antara kebaikan Islam itu mereka meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dalam hidupnya. Yang kedua, hadis yang merupakan puncak utama dalam adab kehidupan manusia untuk meraih kebaikan itu, iaitulah hadis yang berkaitan dengan hadis la taghdab, jangan marah. Dan kemudian hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, iaitulah hadis yang berkaitan dengan hubungan di antara saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu melainkan apabila dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi akan dirinya. Dan ada lagi satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, kalau tidak diam itu lebih baik dalam kehidupannya. 4 hadis inilah yang merupakan puncak utama di dalam perbincangan kita ini. Kita nak fokuskan salah satu daripada hadis tersebut, iaitulah agar kita mengambil berat dalam kehidupan kita perkara-perkara yang ada kaitan dalam kehidupan kita itu, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk pembukaan awal mukadimah perbincangan kita dengan huraian 4 hadis yang dibacakan sebentar tadi sebagai panduan dan kunci perbincangan kita pada pagi ini. Dan sidang penonton, kita nak buka perbincangan kita dengan soalan pertama di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Tuan Imran Syakir. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Ada 2 soalan di sini. Yang pertama, apakah hukum sebenarnya kita mengikut perkara lara atau tidak bermanfaat ini? Adakah harus ataupun makruh? Dan soalan kedua, sekiranya kita melakukan sesuatu yang lara secara berterusan, adakah ia akan jatuh haram dan berdosa bagi kita? Mohon kupasan dan huraian dari Ustaz. Terima kasih juga kepada Tuan Imran Syakir atas soalan yang ditanyakan. Jadi Ustaz kata tadi, bagaimana Ustaz berkenaan dengan ini? Makruh ataupun harus katanya? Terima kasih kepada saudara Imran atas soalan yang dikemukakan tadi. Jadi apakah kita dengan menyebut perkara-perkara lara itu akan menyebabkan berdosa kepada kita secara kesimpulannya, ataupun dia adalah merupakan satu perbuatan yang makruh ataupun dia diharuskan? Pertamanya perlu untuk kita lihat semula dalam kehidupan ini. Allah pernah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, antara lain Allah pernah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, i'lamu annamal hayatad dunya hayatud dunya la'ibun wa lahu wa tafakhurum wa takasurun fil amwal wa tafakhurum bainakum ila akhiril ayah.
Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita bahawa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini kita akan menghadapi beberapa perkara. Yang pertama, hidup di dunia bermain-main. Memang dalam hidup ni penuh dengan permainan kehidupan kita daripada pagi sampai ke malam. Kalau tak percaya kita boleh tengoklah dalam semasa PKP dahulu kan. Betul, daripada awal paginya tak tahu nak fikir buat apa sampailah kepada malam. Itu permainannya mungkin dengan game yang ada dan sebagainya. Satu. Yang kedua, Allah menyatakan lahwun ini juga perkara-perkara yang menghiburkan dirinya tapi lalai dan leka untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diikuti dengan berlumba-lumba untuk mencari kekayaan, takasurum fil amwal, dan kemudian yang keempat iaitu wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga dengan apa yang ada pada dirinya, dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Empat perkara itu dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Soalannya, apakah dibenarkan kita untuk istilahnya disebut dengan lara tadi, kita berhibur? Hukum asal dalam bab kita nak berhibur itu hukumnya adalah harus. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal kepada sesuatu perkara itu hukumnya harus, selagi dia tidak membawa kepada haram, selagi dia tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tempoh yang sementara, selagi tidak membawa kepada hukum haram, selagi tidak membawa kepada hukum meninggalkan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah, sebab kadang-kadang bermain sampai tinggalkan sembahyang. Kadang-kadang bermain sehingga kewajipan bekerja itu pun ditinggalkan kerana sibuk dengan permainan tersebut, maka dia membawa kepada perkara yang berdosa. Tetapi jika sekiranya dia tidak melanggar kepada perkara-perkara yang disebut ataupun yang telah dinyatakan oleh para ulama, tidak membawa kepada haram dan tidak membawa kepada ia meninggalkan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan kepadanya, maka hukumnya adalah harus. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk mengelakkan juga daripada meninggalkan perkara-perkara yang lara dalam hidup kita. Jangan kita jadikan lara itu sebagai salah satu di antara agenda dalam kehidupan. Daripada jam 9 hingga 11 waktu lara saya. Buatlah apa dia punya dia ada jadual. Dia ada jadual dia waktu lara tersebut. Jangan sampai kita membiarkan begitu sahaja, sebab apabila kita berada sentiasa dalam keadaan demikian itu, akhirnya dia akan menjarakkan diri kita ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Al-Quranul Karim Allah mengajar kepada kita agar kita berlumba-lumba untuk mengejar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah menyatakan fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk mengejar kebaikan. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, sebab kebiasaan apabila kita melakukan perkara-perkara yang lara itu akan menghasilkan kekadang perkataan-perkataan yang tidak baik, malah boleh menyebabkan dosa bila timbul dengan kata-kata nista, ucapan-ucapan yang tidak memberikan manfaat di dalam kehidupannya. Jadi justru daripada itu elakkanlah perkara-perkara tersebut. Namun kalau sekiranya kita inginkan perkara tersebut itu ada dalam jiwa kita ini, sebab memang manusia inginkan hiburan, maka janganlah berlebih-lebihan dalam kita berhibur ataupun menghasilkan sifat lara dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz jawapan untuk persoalan dari sahabat kita Tuan Imran Syakir sebentar tadi yang bertanyakan bagaimana kalau perbuatan sia-sia lara yang kita lakukan adakah jatuh kepada hukumnya makruh ataupun berdosa. Ustaz jawab kepada kita sebentar tadi, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan Ustaz tadi Ustaz ada sebut di penghujung berkenaan dengan berlebih-lebihan dan sebagainya. Kalau contoh dalam perbuatan ataupun ibadat dalam kehidupan kita, adakah juga perkara-perkara yang menyebabkan sia-sia ataupun berlebih-lebihan yang menyebabkan jadi sia-sia ibadat kita, Ustaz? Mungkin Ustaz ada komen. Silakan. Ya, kadang-kadang dalam kita melaksanakan amal ibadah kita, pertama dalam bab kita nak beribadah, ibadah dia tidak ada istilah sia-sia. Bila namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan perkara yang memang dianjurkan di dalam Islam. Contoh, kalau katakan kita ada duit. Duit kalau kita belanjakan di luar daripada apa yang kita mahukan, lebih daripada hajat kita itu, maka kita dianggap sebagai membazir. Tapi kalau duit tersebut kita laburkan untuk membantu orang, duit tersebut kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, biar banyak mana pun keadaan duit tersebut, maka ketika itu dia tidak dianggap sebagai satu perkara yang membawa kepada membazir dan sebagainya. Sebab niat yang pertama dilakukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuma poin yang perlu untuk kita ambil berat, setiap ibadah yang kita lakukan, niat perlu untuk kita letakkan dan iringkan pada setiap perbuatan-perbuatan tersebut, sebab kadang akan menjadi sia-sia juga amal ibadah kita bila kita lakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau contoh kita ni melakukan satu ibadat tapi secara berlebih-lebihan sehingga melampaui batas, mungkin situ juga ada termasuk. Baik, dalam hal tersebut itu hidup kita
kita sebagai seorang yang beriman ini, Islam telah menggariskan kepada kita jangan kita melakukan satu perbuatan itu terlalu melampau, dan jangan juga kita melakukan sesuatu perbuatan itu dalam keadaan kita lalai dan juga leka. Meninggalkan sembahyang ataupun menunaikan solat di luar daripada waktunya itu pun tidak dibenarkan. Dan begitu juga dalam kita melaksanakan amal ibadah terlalu melampau sehingga menyebabkan akhirnya merosakkan anggota badan kita, kerana anggota badan kita juga memiliki hak. Itu juga adalah perkara yang tidak dibenarkan. Sebab itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, alaikum ma tutiqun, ke atas kamu itu sekadar apa yang kamu mampu. Wallahualam. Terbaik Ustaz untuk jawapannya. Jadi sedang penonton, jangan kita melakukan perkara yang sia-sia kerana manfaat dalam kehidupan cukup banyak untuk dilakukan. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini membincangkan tentang meninggalkan perkara yang sia-sia. Sebenarnya kehidupan kita ni dipenuhi dengan pelbagai perkara ataupun perbuatan yang penuh dengan manfaat kepada diri kita ataupun orang lain, tetapi kita sendiri memilih untuk melakukan perkara yang lara serta sia-sia. Fikirkanlah. Baik, sedang menonton, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Faizah Tun Mat Isa. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada dua soalan juga. Soalan saya Ustaz, apakah kesan yang akan timbul dari melakukan perbuatan yang sia-sia? Dan soalan yang kedua, adakah umat Islam akan mundur dalam semua perkara dan bidang seperti pelajaran, ekonomi dan lain-lain seandainya sering kali melakukan perkara yang tidak bermanfaat? Terima kasih kepada Puan Faizatun Maisa. Bagaimana Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Fazliatun atas soalan yang dikemukakan tadi. Berkaitan tentang hal apabila kita melakukan perbuatan yang sia-sia itu, apakah dia akan menimbulkan kesan dalam kehidupan kita? Pastinya setiap perbuatan dan juga tindakan-tindakan yang kita lakukan itu akan memberikan kesan kepada kita. Di dalam Islam mengajar kepada kita agar kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang memberikan faedah kepada kita. Ikhris ala ma yanfa'uk. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersungguh-sungguhlah kamu, tamaklah kamu kepada sesuatu perkara yang dapat memberikan manfaat kepada kamu. Sebab apa? Apabila saat ketika kita melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka di sana pada saat yang serupa itu, hawa nafsu yang ada bersama dengan kita juga akan mengajak kita melakukan perkara-perkara tersebut, sehingga akhirnya segala tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita sebagai khalifatul ardh, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mengimarahkan muka bumi ini, akan hilang daripada ingatan kita. Sebab apa? Kerana ketika itu kita terhibur ataupun kita terlalu leka dengan segala bentuk perkara-perkara yang menyeronokkan pada nafsu kita. Dan memang hakikatnya dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Sesungguhnya syurga Allah Subhanahu wa taala itu dia sentiasa ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak menyeronokkan dalam hidup. Kita nak bekerja ni, nak menunaikan solat bukan mudah. Nak hadir ke majlis ilmu bukan mudah. Nak bekerja, contohnya katakan kita nak kerja mula hari Senin, ya Allah kenapa tak cuti lagi? Ya, dahulu masa cuti yang panjang kita kata bila nak kerja, tapi bila time kerja tu bila nak cuti balik. Dan begitulah keadaan jiwa dan juga syahwat yang ada pada diri kita ini, tidak mahukan perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada diri kita. Jadi justru daripada itu, apakah kesan yang akan menyebabkan, yang akan timbul apabila kita tidak mengambil berat tentang kehidupan kita? Yang pertamanya, pasti kita tidak akan dapat memajukan ataupun menjadikan diri kita ini insan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kemudian yang kedua, pada saat yang serupa, apabila jiwa kita ini telah terhibur dengan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tidak penting dalam kehidupan kita itu, akan menyebabkan kita terlupa apakah hakikat kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup di dunia itu sifatnya adalah sementara, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita berkaitan dengan kehidupan di dunia ini hanya sekadar sementara sahaja. Rasulullah mengatakan, ma ana illa karakibin,
tidak lain aku adalah sekadar penunggang untuk bergerak bermusafir menuju ke destinasi yang dituju. Kita sedang bergerak untuk menuju ke hari akhirat dan kita sedang berusaha untuk menambahkan akan bekalan-bekalan yang dapat memberikan kebaikan saat ketika kita sampai ke destinasi tersebut. Maka apabila kita menyusun kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik, kita susun kehidupan kita dengan jadual-jadual kehidupan yang memberikan manfaat kepada kita, saat yang serupa sebenarnya kita akan berseronok dan bergembira di saat kita sampai kepada tempat yang dituju. Dan kaedah ataupun perkara ini boleh kita kaitkan juga dalam kehidupan orang-orang yang belajar. Orang yang bermain-main di awal tahunnya, sampailah kepada pertengahan tahun, dah nak periksa barulah membaca buku, itu hasilnya berbeza dengan orang yang telah pun bersiap sedia saat ketika dia memulakan pelajaran dan dia telah menyediakan dirinya itu untuk menghadapi peperiksaan yang akan dihadapinya di akhir tahun ataupun di hujung tahun tersebut. Dan begitulah juga dalam kehidupan kita, jika kita tidak bersiap sedia untuk menyediakan diri kita dengan amal-amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi insan-insan yang akan sentiasa menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika itu mereka akan berkata, kami dah mendengar sebelum ini di dunia ya Allah, sami'na, dan kami telah melihat, absarna, kami telah melihat apa yang telah pun berlaku di hadapan kami, tolong pulangkan semula kami di dunia untuk kami melakukan amal-amal yang soleh, kami yakin. Jadi hal ini akan berlaku kepada kita jika kita tidak menyusun jadual dalam kehidupan kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Saya yakin penonton-penonton dan juga siapa yang mendengar tadi Ustaz sebutkan berkenaan dengan bagaimana manusia kehidupannya di dunia banyak dia berfikir untuk berhibur, saya banyak melakukan perkara yang sia-sia, tetapi dia lupa bagaimana untuk menyusun kehidupannya itu sebaik mungkin supaya dapat sampai ke destinasi yang hendak dituju dalam keadaan yang sehabis baik, penuh dengan bekalan yang dibawa manfaat dalam kehidupan untuk sampai ke sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang baik. Tersentak mendengar dengan ayat tersebut. Baik, sedang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz, TV3 dari sahabat kita Tuan Hashim Yahya. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Hanya dengan ilmu kita boleh mengenal perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kemudian diikuti dengan memilih. Kemudian mudah memilih perkara yang memberi manfaat atau sia-sia. Akhirnya kita tekun mengerjakan hal-hal yang berfaedah. Selain itu, apakah ada unsur-unsur atau asbab yang begitu kuat mendorong supaya kita begitu cenderung menolak perkara yang tidak bermanfaat atau kerja yang sia-sia? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih juga Tuan Hashim Yahya. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana kita ni nak menolak daripada kita cenderung memilih kepada perkara yang tidak bermanfaat ataupun sia-sia, Ustaz. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada Tuan Hashim Yahya atas soalan yang dikemukakan tadi. Menarik atas perkara ataupun soalan yang diajukan, iaitulah berkaitan juga tentang kehidupan kita, di mana apabila dalam hidup kita ini, poin yang pertama untuk mengelakkan daripada kita melakukan perkara yang sia-sia itu tidak lain dengan kita menuntut ilmu. Sebab itu di dalam Islam menyebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu perkara yang difardukan ke atas orang-orang yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab daripada hasil ilmu itulah yang akan mencorakkan kehidupan kita. Orang yang tidak ada ilmu, dia akan menggunakan segala keinginan nafsunya. Tapi orang yang berilmu, mereka akan menggunakan ilmunya untuk mengatur kehidupannya sehingga ia terdidik menjadi insan-insan yang telah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan panduan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat yang serupa, ilmu ini juga tidak cukup dengan hanya kita menuntut ilmu. Berapa ramai orang yang menuntut ilmu tapi tidak menghasilkan satu kebaikan pun di dalamnya, sebab kerana niat daripada ilmu itu yang dituntut bukan tujuannya adalah untuk mendabik dada menjadi insan yang sombong atas kelebihan tersebut. Sebaliknya, dengan ilmu yang dipelajari itu tujuannya tidak lain adalah untuk beramal. Ini yang kadang-kadang kita terlupa dengan hal tersebut. Apa tujuan kita nak menuntut ilmu? Tujuan kita tidak lain adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Dan sebab itu Allah mengatakan orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah apabila mereka melakukan amalan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adapun orang yang takut kepada Allah itu terdiri daripada orang-orang
yang berilmu bila mana mereka beramal dengan ilmu tersebut. Dan kemudian yang ketiga, apakah perkara yang penting untuk menjadikan hidup kita ini sentiasa begitu mengambil berat terhadap perkara-perkara yang sentiasa membawa manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu surah Fatihah yang sering kali kita baca, Allah menyatakan kita beribadah kepada Allah tapi kena minta isti'anah billah, minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami mohon pertolongan. Sebab itu jangan kita lupa setiap kali kita menunaikan solat, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Hari ini kadang-kadang orang menunaikan solat juga, setelah selesai sahaja memberikan salam, sibuk dengan handphonenya, dah tengok ni tadi pukul berapa ya, janji sekian-sekian. Hatta dalam sembahyang pun sudah dia dah menyusun, dah setting dah dalam otaknya tu apa nak buat selepas bagi salam. Ya, itu yang kadang-kadang berlaku sehingga menyebabkan kita terlupa untuk kita berdoa kepada Allah, sedangkan doa itu adalah merupakan mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini juga adalah merupakan penyebab untuk Allah berada dan berdamping dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seseorang hamba-Ku ini dia sentiasa meminta kepadaku, maka aku akan sentiasa hadir dekat bersama dengannya. Dengan arti kata yang lain, Allah ketika itu akan mengkabulkan apapun permintaan jika rajin berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan kebetulan Ustaz sebut berkenaan dengan doa tadi. Jadi mungkin ada juga Ustaz nak kongsikan kepada kita sedikit, mungkin ada penonton-penonton yang terdetik untuk bertanya, tapi ala-ala Ustaz dah sebut berkenaan dengan adakah perkara yang menyebabkan doa kita ni tertolak ataupun jadi sia-sia Ustaz. Bagaimana? Nah, bila kita bicara tentang persoalan doa itu tertolak, memang ada beberapa sebab-sebabnya. Dalam sebuah hadis yang lain pun Rasulullah pernah mengatakan la yazalu yustajabu da'wah. Sentiasa doa itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam yad'u bi itsm, selagi mana dia tidak melakukan dosa kepada Allah. Doa, saat berdoa dia melakukan dosa kepada Allah. Sambil-sambil doa tengok gambar-gambar yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, selagi mana dia tidak memutuskan hubungan silaturahim. Kita bergaduh bersama dengan saudara kita, doalah pada Allah Subhanahu wa taala, doa ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, selagi mana dia tidak meminta kepada Allah untuk mempercepatkan doa yang dipohon ketika itu. Ya Allah, dah berpuluh tahun aku berdoa kepadamu, ya Allah, bila kau nak kabulkan doa aku? Tidak. Umat Islam kita diminta untuk sentiasa bersabar kerana Allah mengetahui waktu yang sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 3 yang saya kongsikan kepada kita sebentar tadi. Baik, sidang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan juga Ustaz Muhammad Firdaus Subhi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar, apa soalannya? Soalan saya begini, wagas saya hari ini ya. Wagas. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz dan Da'i ya. Kadang-kadang kita ni ialah suka petang-petang tu kita nak beriadah Ustaz, main bola. Pada peringkat awalnya hanya nak suka-suka je. Tapi bila main bola ni kadang-kadang adalah pertandingan, kita bertanding kan. Jadi adab bertanding ni ada kalah ada menang Ustaz. Jadi matlamat asal tu suka-suka je Ustaz nak bertanding ni. Jadi apabila dah kalah, ada yang kalah, ada yang menang. Jadi yang menang tu sukalah, yang kalah ni kadang-kadang bermasam muka Ustaz. Jadi matlamat asal tu dah lari dah Ustaz. Tadi matlamat asal tadi hanya nak bersuka-suka beriadah je, nak mengeluarkan peluh. Tapi apabila bertanding macam tu kalah, dah tak dapat nak menerima keadaan. Jadi dah lari dari matlamat asal tu. Jadi soalan saya, apakah boleh kita kata ini suatu perbuatan yang tidak memberi manfaat ataupun lara dalam bahasa Arabnya? Pada peringkat awal untuk bersuka-suka, lari dari matlamat asal dan bermasam-masam muka dan bergaduh pula. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz pagi ini. Boleh ke benda-benda begini Ustaz kita lakukan sekadar untuk beriadah, bersuka-suka tapi lari daripada matlamat asal yang kita nak itu. Itu je soalan saya Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. Tuan Omar bertanyakan soalan tentang contoh bermain bola sebentar tadi. Saya yakin Tuan Omar ni biasa main bola ni. Kan? Jadi katanya tadi masuk pertandingan apa semua, niat asalnya hanya untuk bersukan, beriadah, jumpa orang ramai dan juga
memecahkan peluh. Tapi bila pada bertanding, yang menang tu seronok tapi yang kalah bermasam muka. Sudah pun jadi lain pada akhirnya. Jadi bagaimana Ustaz untuk perkara ini, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Haji Omar yang sentiasa bersama-sama di dalam rancangan Tanya Jawab Ustaz kita ni. Jadi bila kita berbicara tentang soal bermain itu tidak menjadi masalah kalau kita mengambil hukum yang asal tadi. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal kepada sesuatu perkara itu hukumnya adalah harus selagi tidak membawa kepada perkara yang haram. Cuma pentingnya kepada kita, tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan perlulah untuk dikaitkan dengan niat yang kita nak laksanakan. Maka kerana itu tuan-tuan, para hadirin, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah tiba masanya untuk kita memperbetulkan setiap perbuatan dan juga permainan-permainan yang kita lakukan. Maknanya yang pertama adalah adab-adab, susun dengan adab-adab yang tertentu. Bacaan-bacaan yang tertentu, bismillahirrahmanirrahim sebagai contohnya, berikan sedikit peringatan kita bermain ni kenapa, apa tujuan dan juga matlamatnya, untuk mengelakkan timbulnya perkara-perkara yang disebutkan oleh Haji Omar tadi. Jadi antaranya memang bila bermain bola itu perkara biasa. Asalnya baik dah. Isteri daripada negeri lain, suami daripada negeri lain, tiba-tiba bertembung perlawanan bola sepak itu daripada negeri yang kebetulan bertemu. Isteri negeri yang negeri asalnya dan suami pun negeri asalnya. Dan akhirnya bergaduh suami isteri. Sebab kekalahan yang berlaku di antara dua pihak tersebut. Dan akhirnya bermasam muka, maka dia menimbulkan perkara yang tidak baik. Maka jika itulah yang berlaku dalam hal tersebut, itu adalah sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kalau timbul permasalahan yang berlaku di kalangan suami isteri itu lebih dahsyat lagi hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan manusia-manusia ataupun saudara-saudara kita yang lain. Maka kerana itu tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, elakkan daripada bermain sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik di antara saudara-saudara kita apabila kita selesai melaksanakan permainan-permainan tersebut. Jika berlaku juga hal tersebut, kena segera untuk kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon kemaafan kepada orang-orang yang telah pun kita lakukan keburukan kepada mereka. Betul Ustaz. Kita pun kadang-kadang terfikir tapi macam yang disebutkan situasi sebentar tadi mungkin akan terjadi dan pernah juga terjadi akibat daripada asalnya kita ni nak beramah mesra, eratkan silaturahim, akhirnya bergaduh di penghujungnya maka putus silaturahim. Itu yang kita minta jauh dalam kehidupan kita. Dan saya kira ada satu lagi perkara yang penting dalam permainan tersebut tadi, bila sebut dengan bertanding itu juga kena berhati-hati. Ditakuti saat ketika kita bertanding itu sudah pun masa memulakan pertandingan tersebut sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab dan puncanya kerana pertandingan itu ada unsur-unsur kimar ataupun unsur-unsur perjudian. Bertanding, pihak pasukan A bayar, pasukan B pun bayar, hasil daripada bayaran itulah untuk membeli hadiah dan sebagainya. Itu boleh menimbulkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memulakan permainan tersebut. Itu Allah juga patut diperhatikan sebaik mungkin. Okey, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Masrifah No. Ada dua soalan juga. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, seseorang yang bermujahadah untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia dalam kehidupannya, adakah seperti ia berjihad memelihara kesucian dan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala? Dan soalan yang kedua, adakah meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat akan membuahkan sifat malu seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Masrifah No. Soalan yang ditanyakan, dua soalan tadi. Yang pertama tadi Ustaz berkenaan dengan bagaimana adakah ia ni berjihad memelihara tu seperti mana berjihad memelihara kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah dengan kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, maka ia dianggap sebagai kita bermujahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya betul. Atas perkara tersebut kerana ada dalil daripada Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
orang yang sentiasa bermujahadah. Mujahadah ni bersungguh-sungguh. Jangan kita gambarkan bila sebut dengan jihad, itu peperangan yang berlaku di kalangan orang-orang Islam dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang memerangi Islam. Bukan begitu. Bila sebut sahaja soal berjihad itu, dia ada kaitan dengan kesungguhan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Pagi ni kita bersungguh-sungguh nak dengar dalam rancangan Tanyalah Ustaz, ilmu yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita ni juga adalah merupakan satu ibadah kepada Allah dan mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke lokasi untuk kita bekerja dengan niat kerana Allah itu juga adalah merupakan mujahadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara kesimpulan, segala perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap sebagai jihadnya kita dalam kehidupan kita, yang tidak lain adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan yang kedua tadi saya terlupa. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana katanya bila mana dia berjihad untuk memelihara kesucian agamanya, adakah dia ni dapat membuahkan sifat malu dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih juga atas soalan tersebut, Puan Masrifah, atas soalan yang dikemukakan tadi. Apakah dengan cara kita bermujahadah melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dalam hidup kita itu akan menghasilkan sifat malu? Itu juga ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna minal istihya, di antara salah satu tanda-tanda malunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Iaitu dengan kamu sentiasa memelihara kepala kamu, maksudnya kita jaga pandangan mata kita, kita jaga telinga kita, jaga mulut kita. Rasulullah menyebut kepala. Kepala ni merujuk kepada anggota-anggota yang penting. Wa ma hawa, dan apa yang terkandung pada kepala tersebut, maka itu di antara tanda malunya kita kepada Allah. Dan begitu juga mereka yang sentiasa menjaga perutnya, dan apa yang terkandung di dalam perutnya, elakkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itu juga adalah merupakan tanda malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bakal membuahkan juga sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita memelihara kehidupan kita daripada perkara yang sia-sia. Penonton semua, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tinggalkan urusan yang menyebabkan kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kerana bila mana kamu bersungguh-sungguh meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan satu nikmat yang cukup hebat dalam kehidupan kamu. Itu yang patut kita perhatikan, kerana meninggalkan sesuatu kerana Allah sangat istimewa. Baik, sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, terima kasih kerana masih setia menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan tentang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, sebelum ni dalam kehidupan banyak perkara yang tak bermanfaat kita rajin melakukan, tapi mula pada hari ini kita ubah, ambil perkara yang berfaedah, bermanfaat untuk kita mengisi kekosongan dalam kehidupan kita. Baik, okey, kita teruskan persoalan yang nak diajukan kepada Ustaz. Baik, Ustaz, berkenaan dengan hati. Ya, memang kita kata perbuatan sia-sia selalunya dikaitkan dengan perbuatan zahir. Tapi kalau hati, Ustaz, bagaimana yang dimaksudkan dengan hati juga yang sia-sia, Ustaz? Silakan. Terima kasih dan Nazrin atas soalan yang dikemukakan. Dalam hal ini, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, sebelum kita menceritakan tentang hati yang sia-sia, sebenarnya hati itu adalah merupakan enjin utama dalam diri manusia itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul darah. Jika baik ketulan darah itu, maka baiklah seluruh anggota yang ada pada diri kita. Punca yang menyebabkan anggota kita ini melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu sebenarnya berpunca daripada hati. Sebab itu di dalam Islam,
Islam mengajar kepada kita agar kita begitu mengambil berat tentang persoalan hati yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Tidak lain kita mulakan dengan kalam-kalam yang boleh membawa kebaikan dalam hidup kita. Kalam yang bawa kebaikan kepada kita adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberikan ketenangan kepada hati. Bila hati tenang, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan juga akan sentiasa berada dalam keadaan ketenangan. Jadi bagaimana kita nak menyatakan ataupun perkara yang berkaitan dengan sia-sia akan hati kita apabila hati kita kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hati kita ini sudah tidak ada lagi keinginan untuk mendekatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan hati kita ini kosong dan sia-sia. Bila hati kita kosong, waktu itu yang mengisi kekosongan hati ini tidak lain adalah nafsu, tidak lain adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim secara jelas, barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, kami akan sediakan kepadanya itu teman yang setia dengannya, dan itulah dia yang dinamakan dengan nama syaitan, yang sentiasa menjadi qarin dalam kehidupannya. Syaitan yang akan memberikan nasihat kepada kita. Hati kita akan berbicara dengan bisikan-bisikan daripada syaitan. Hati kita akan berbicara mengikut nafsu dan juga keinginan-keinginan kita, sehingga akhirnya menyebabkan kita menjadi jauh daripada Allah. Bila jauh daripada Allah, hasil yang akan terhasil daripada amalan-amalan kita juga menunjukkan tanda jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iazu billah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Punca daripada hati inilah yang akan menyebabkan manusia itu kufur kepada Allah dan keluar daripada ajaran yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Kerana hati saya tambahan sikit daripada hati. Tambahan sikit selalu kita biasa dengar berkenaan dengan berfikir ini menggunakan otak. Tapi kalau kita faham dalam Islam berfikir menggunakan hati, saya betul saya? Subhanallah, seperti mana yang Allah perjelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hajj, boleh rujuk dalam ayat 46 itu Allah mengatakan, ya, fasir afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Jelas sekali daripada ayat tersebut, Allah mengajak kepada manusia ini untuk bermusafir, berjalan. Kenapa tidak kamu berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Maka jadilah hati yang sentiasa berakal. Jadi jelas daripada hal tersebut, ulama mengatakan daripada ayat itu mengatakan bahawa sesungguhnya yang berakal itu bukan otak kita, yang berfikir itu adalah merupakan hati yang ada pada diri kita. Sebab itu Islam begitu mengambil berat tentang soal hati. Bila hati kita berfikir dengan perkara-perkara yang membawa ketaatan kepada Allah, itu juga adalah merupakan penyebab untuk kita sentiasa berada di bawah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu jaga hati sebaiknya kerana dia tempat berfikir dan juga memandu kita untuk menjadikan di dalam baik, di luar juga dalam keadaan baik. Okey, kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook dan juga di WhatsApp. Tanyalah Ustaz. Dari sahabat kita, ada dua soalan yang bakal kita gabungkan sebab ada kesinambungannya. Soalan pertama di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita, Zul Ghaffar bin Jantan dari Pajam, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustaz. Dari dulu hingga sekarang, banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat ditularkan dalam media sosial seperti Ice Challenge, Lati Challenge, dan macam-macam challenge, dan ada juga apps yang ramai pula pengikutnya. Asalnya untuk bersuka-suka, namun ada pula yang membawa kepada haram. Di samping ilmu yang mungkin kurang, yang mungkin diletakkan kepada bahu Ustaz untuk mendidik, apakah pihak berwajib juga perlu memainkan peranan? Dan soalan yang bakal kita gabungkan dengan persoalan ini adalah dari sahabat kita di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3, Azizah Admaja Putri dari Seberang, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang tersebut sudah terlanjur menggunakan apps, face apps yang tukar muka lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki tu, tua muda, tua muda jadi bayi kan, apa semua, apakah itu termasuk dalam perbuatan yang lara Ustaz? Terima kasih. Terima kasih juga kepada dua sahabat kita yang bertanyakan soalan. Jadi mungkin boleh gabungkan dua persoalan ini, kita jawab sekali Ustaz. Silakan. Jadi terima kasih banyak-banyak atas soalan yang dikemukakan oleh dua orang yang bertanya, Puan Azizah dan Zul Ghaffar dari Pajam. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh mereka. Jadi perkara yang pertama sekali perlu kita lihat di antara salah satu apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Maryam. Saya terlupa ayat yang keberapa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan
fakhalafa min ba'dihim a'udzubillahi minasyaitonir rajim fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat wasawfa yalqawna ghayya. Jadi jelas daripada ayat tersebut itu Allah nak menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman nanti akan berlaku suasana yang berbeza dengan manusia awalin, orang-orang yang terdahulu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan digantikan sesudah daripada mereka itu sekelompok daripada manusia yang mana mereka akan meninggalkan ibadah salat, adha'us salah, wattaba'us syahawat, dan mereka banyak menyibukkan dirinya dengan mengikut hawa nafsunya, maka mereka akan menemui akan kesesatan. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah persoalan yang berkait tentang permainan-permainan, dan hari ini disibukkan dengan hal-hal tersebut sehingga akhirnya kita terlupa tentang tanggungjawab dalam kehidupan kita ini. Sama ada yang muda yang tua pun turut terlibat dalam hal-hal seumpama ini. Maka perkara seumpama ini perlu kita elakkan, kerana sebenarnya usaha untuk menyibukkan manusia, khususnya umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal seumpama ini, itu sebenarnya adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan akan sentiasa menjanjikan kemiskinan di dunia dan kemiskinan untuk kita memperolehi pahala di hari akhirat. Wal fahsya, serta syaitan juga akan mengarahkan kita untuk melakukan sebarang bentuk perkara-perkara kemungkaran, sesuatu perkara yang boleh membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya sistem ataupun program-program seumpama ini di antara salah satu perancangan-perancangan yang dilakukan oleh syaitan, yang dilakukan oleh syaitan, tujuannya adalah untuk melekakan manusia. Maka kerana itu jangan kita berlebih-lebihan melakukan hal tersebut. Cuma saya tertarik dengan pandangan yang diutarakan oleh para ulama-ulama Azhar. Bahkan mereka mengatakan secara tegas, bukan sekadar dianggap lara, yang disebut dengan fish apps tersebut tu, dia bukan hanya sekadar menimbulkan perkara yang lara, dia menimbulkan perkara yang haram dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kita melihat apa yang berlaku. Kita menukar sesuatu bentuk wajah kita ini, nanti di waktu tuanya gambar wajah kamu seumpama demikian, itu seakan-akan kita menolak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar daripada Allah. Dan di situ nanti akan timbul keyakinan kita, oh saya waktu tua nanti begini gambarannya. Sedangkan hal tersebut adalah merupakan perkara ghaibiat, perkara-perkara yang kita tidak tahu tentang hal tersebut, dan kita tidak diminta untuk memikirkan tentang soal tersebut. Allah sudah pun menentukan kehidupan kita bagaimana keadaannya saat ketika itu kita beriman kepada Allah, dan dia boleh menjejaskan akidah kita. Yang kedua, bila kita bermain khususnya dalam bab wajah-wajah seumpama ini, sebenarnya kita telah merendah-rendahkan martabat seorang insan dalam kehidupan di muka bumi ini. Sedangkan Allah menyebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, ila akhiril ayah dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kemuliaan kepada anak Adam, dan kami berikan kepada mereka kelebihan. Dan di hujung ayat itu Allah mengatakan, wa faddalnahum fi katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah pun memberikan kelebihan kepada manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, tiba-tiba kita menghina diri kita juga adalah merupakan satu perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, kadang-kadang kita melakukan perbuatan tersebut, sebenarnya kita sedang menghina saudara-saudara kita. Tiba-tiba tengok wajah kamu ni begini keadaannya. Kita tidak tahu dia suka ataupun tidak. Ada kemungkinan dengan hal tersebut menyebabkan dia rasa tidak gembira dengan gambaran-gambaran wajah yang ada ketika itu, sehingga akhirnya menyebabkan rasa tidak baik. Kita sedang menyakiti hati saudara kita, berarti kita juga adalah merupakan orang yang telah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis mengatakan, al-mu'minu akhul mu'min, seorang yang beriman itu adalah merupakan saudara kepada seorang yang beriman yang lain. Ini di antara beberapa pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, dan termasuklah satu lagi pandangan yang menarik, di mana ulama mengatakan dia juga adalah merupakan wasilah akan berlakunya perkara yang haram, kerana bila kita mengubah wajah tersebut, seakan-akan ada usaha dalam diri kita untuk mengubah wajah kita pada masa yang akan datang. Lil wasaili ahkamul maqasidi. Sesungguhnya bagi wasilah-wasilah, perantara-perantara tersebut itu, dia juga ada kaitan dengan hukum maksud kepada hal tersebut. Maksudnya apa dia? Artinya wasilah tersebut dia akan membawa kepada maksud yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik. Tapi kalau wasilah tersebut membawa kepada sesuatu kebaikan, maka ia adalah merupakan satu perkara yang membawa kepada kebaikan. Jadi contoh dengan melakukan hal tersebut, apa kebaikan yang kita dapat?
hanya sekadar kita bersukaria dan mungkin boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini. Wallahu a'lam. Itulah Ustaz, takut sekarang sebab macam-macam timbul dari hari ke hari, macam-macam benda baru yang timbul dan menjadi ikutan, jadi trend pula pada masa sekarang. Kalau ke arah kebaikan itu kita tak risaulah, lagilah kita sokong, tapi ke arah keburukan dan ke arah kehinaan pula, yang tu yang patut kita jaga-jaga dalam kehidupan kita. Nak buat sesuatu benda, pastikan berfikir terlebih dahulu. Baik, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Fatin Farhana. Baik, Assalamualaikum Dai dan panel jemputan. Saya ada satu soalan. Kalau mak saya suruh solat tapi anak cakap, kalau mak suruh solat tapi anak cakap, nantilah mak, lepas tu solat Zuhur pukul 4 petang. Terima kasih Ustaz dari sahabat kita Fatin Farhana. Terima kasih juga kepada yang bertanya. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz berkenaan dengan situasi ni Ustaz? Adakah termasuk juga dalam sia-sia ataupun haram melambat-lambatkan solat? Silakan. Masya-Allah. Ini di antara juga cabaran-cabaran yang berlaku pada anak-anak kita. Kadang-kadang sebut nantilah mak. Ada yang kata sabar. Sabar. Mak sudah bersabar. Yang bukan sekadar dia yang sepatutnya melakukan kerja tersebut, tetapi dia minta kepada orang lain yang mengarahkan melakukan perkara tersebut diminta untuk bersabar. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bila kita bicara tentang bab solat, pertamanya kita kena ingat, solat ini adalah merupakan ibadah yang tertinggi dalam kehidupan kita. As-salatu imaduddin. Jelas sekali daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan sembahyang itu adalah merupakan tiang agama. Yang kedua, solat ini adalah merupakan amalan yang paling afdal dalam kehidupan kita. Dalam sebuah riwayat di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Rasulullah mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Sembahyanglah di atas waktunya. Di sini ada beberapa pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang terbaik itu disebut ala waqtiha ay fi awwali waqtiha, iaitulah pada awal waktunya. Maka bila masuk sahaja sembahyang, bila masuk sahaja waktu solat, utamakan solat berbanding dengan amalan-amalan yang lain. InsyaAllah ada keberkatan dan kebaikan yang pastinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita begitu mengambil berat terhadap ibadah solat tersebut. Yang kedua, dalam hal tadi, bila seorang ibu bertanya kepada anaknya untuk melakukan kebaikan, tuan, para hadirin dan hadirat, khusus kepada anak-anak yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarlah atas kerenah yang kadang-kadang dilakukan oleh seorang ibu. Tidak ada seorang ibu yang meminta keburukan ataupun mengharapkan keburukan daripada seorang anaknya. Itu tidak mungkin akan berlaku. Dan memang kita tahu celoteh daripada seorang ibu itu kadang-kadang menyusahkan kita juga. Kadang berlaku demikian. Ya, pernah kita menjadi seorang anak yang paling banyak bercakap biasanya ibu, ayah diam je. Ayah kata tengok je anak buat perkara yang tidak baik, guna rotan aja, itu sebagai penyelesaian. Betul. Yang kadang-kadang dilakukan. Tetapi ibu tidak begitu. Dan suara-suara ibu ini sebenarnya dia nak mengajar kepada kita supaya sentiasa kita melakukan kebaikan. Justru daripada itu, paling tidak kalau sekiranya kita nak melewatkan solat tersebut, contohnya masih lagi berada dalam waktu tersebut, paling tidak jangan kita balas balik kata-kata yang diungkapkan oleh seorang ibu. Ya, sebab dalam Al-Quran Allah mengajar kepada kita agar kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita, wabil walidaini ihsana. Ya, dalam ayat di mana dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dikaitkan ibadah kita kepada Allah, jangan menyengutukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, tiba-tiba diiringi dengan buat baik kepada ayah dan ibu. Maka apabila ibu mengarahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, segera kita menyahut seruan dan permintaan daripada seorang ibu. Insya-Allah hidup kita juga akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada mereka. Jadi dengan sebab itu kita kena bersabar. Bila ada ujian seumpama itu, ibu kata tak apa, terima kasih atas ingatan yang telah pun diberikan oleh seorang ibu. InsyaAllah bila kita mengikuti hal tersebut, anak kita juga akan melakukan kebaikan pada masa yang mendatang. Allahu a'lam. Baik, terima kasih. Berhati-hati dua perkara tadi. Satu, melewat-lewatkan solat, dan yang kedua, membalas pula nasihat daripada ibu dan ayahnya. Patut diperhatikan. Baik, sudah penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, sedar tak sedar sudah 1 jam kita bersiaran untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ni. Asyik kita mendengar perkongsian dari Ustaz berkenaan dengan bagaimana meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebenarnya nak meninggalkan itu mudah sebenarnya, tetapi dengan hasutan dari bisikan di kiri dan kanan nafsu lagi, jadi menyebabkan susah dan sukar untuk kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Tapi bermujahadah untuk meninggalkan, sebaik-baik manusia adalah mereka yang sentiasa memilih yang terbaik dalam kehidupannya untuk dilakukan daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar benda. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan ahli panel kita bukan khas pada pagi ini, Ustaz Firdaus Subhi. Baik Ustaz, berkenaan dengan bila kita menyebut keindahan akhlak ataupun peribadi seseorang Muslim itu, bila mana dia melakukan perkara-perkara baik. Tapi nak dikaitkan dengan persoalan kita pagi ni Ustaz, kalau dia rajin melakukan perkara yang bermanfaat, dia meninggalkan perkara yang sia-sia dan lara, adakah situ juga terlihat keindahan akhlak dia Ustaz? Bagaimana? Silakan. Subhanallah, suatu perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian dalam hidup kita ini. Sebelum itu saya teringat ada suatu hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu kebaikan itu kepada hamba-hambanya, maka pada saat yang serupa Allah akan menjadikan dia bekerja untuk Allah. Allah akan menjadikan dia amil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat terkejut ketika itu dan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa yasta'milu?" Bagaimana ya Rasulullah Allah menjadikan seseorang itu dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala? Jawab daripada Nabi SAW, "Yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih." Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya dengan dia sentiasa melakukan kebaikan, amal-amal yang soleh sebelum kematiannya. Maknanya, bila kita berbicara dengan perbuatan kita yang baik, bercakap Masya Allah dengan menunjukkan kata-kata yang baik, jika sekiranya tidak ada perkara yang baik, diamnya dia dalam bekerja mengambil perkara-perkara yang penting dalam kehidupannya ketika itu, apa yang perlu dalam kehidupannya, selain daripada perkara yang tidak perlu itu ditinggalkan, maka itu adalah merupakan petanda seseorang itu adalah merupakan seorang yang telah pun diberikan panduan oleh Allah untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Dan dengan cara yang demikian itu pastinya akan terpancar akhlak sebagai akhlak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana permintaan ataupun apa yang telah pun disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Adapun matlamat utama Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum Rasulullah dilahirkan ataupun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup dalam keadaan mereka itu sentiasa melakukan perkara-perkara yang buruk. Hubungan kekeluargaan itu memang cukup jauh sekali antara adik-beradik, bergaduh sesama mereka. Dan begitu juga apa yang berlaku di kalangan jiran-jiran mereka, sentiasa menyakitkan jiran masing-masing. Dan itu yang berlaku. Dan pada saat yang serupa, orang yang kuat di kalangan mereka akan menindas orang-orang yang lemah. Datangnya Islam mengajar panduan-panduan yang perlu diberikan, diturunkan kewajipan untuk berzakat, antara lain adalah bertujuan untuk membantu orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita beribadah untuk menunaikan solat di hadapan Allah, itu nak memperkuatkan ikatan hati kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang serupa, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah merupakan petanda seseorang itu beradab dengan adab-adab yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Beradab dengan adab-adab yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terzahir keindahan diri seseorang itu bila mana dia meninggalkan perkara yang sia-sia, mengambil perkara yang bermanfaat. Baik, sedang penonton, kita nak sambut panggilan dari sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa di sana? Saya Abdullah Osman daripada Seremban. Syed Abdullah Osman dari Seremban. Ya, apa khabar tuan? Apa soalannya? Ini ada dua perkara Ustaz. Kalau kita mengumpat orang dan mengata orang, naya orang, pahala itu akan pergi kepada dia kan, dan juga dosa dia kita ambil. Jadi macam mana kita nak ambil balik pahala-pahala kita tu? Perlukah kita minta ampun pada dia, jumpa dengan dia, minta ampun? Dan lagi satu tentang ini, kita ni nak rapat silaturahim dengan orang ramai kan, umat Islam.
Jadi kita berpersatuan dan juga persatuan dengan koperasi dan sebagainya. Tetapi di dalam tu berkocak macam-macam. Jadi perlukah kita berada di tempat itu lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Syed Abdullah Osman bertanyakan soalan dua. Cantik saya kira soalannya pagi ni berkenaan dengan yang pertama tadi katanya bila mana kita mengumpat orang, kutuk orang ataupun buat salah pada sesiapa maka pahala kita diambil, maka kita tanggung dosa dia. Ini mungkin Ustaz boleh nanti kita kaitkan dengan hadis tu Ustaz. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan silaturahim katanya masuk persatuan ini dan tapi di dalam persatuan tu asal nak menghubungkan silaturahim tapi berbalah bergaduh, adakah patut ditinggalkan kata dia. Jadi mungkin Ustaz ada soalan, jawapan? Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Syed Abdullah Osman atas soalan yang dikemukakan tadi. Memang menarik. Pertamanya betul, di dalam Islam ni hadis riwayat daripada Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang muflis. Sahabat bila ditanya tentang bab muflis, mereka menggambarkan tentang wang yang tidak ada. Ya, laisalahu dinar wala dirham. Mereka yang tidak ada dinar, mereka yang tidak ada dirham, itu muflis di dunia. Tapi persoalan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muflis di hari akhirat kelak. Iaitu siapa mereka? Sahabat ketika itu terpinga-pinga untuk bertanya siapa mereka itu? Mereka adalah merupakan orang yang kuat beribadah. May ya'tiya bis-salah wa ya'tiya biz-zakah. Mereka yang sentiasa kuat hubungan dengan Allah menunaikan salat, kuat hubungan dengan manusia bayar zakat untuk membantu orang-orang yang memerlukan di kalangan asnaf. Tapi pada saat yang serupa wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha, pada saat yang serupa dia suka untuk mencaci maki manusia, bercakap dengan perkataan yang kotor, qadhafa hadha, menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, daraba hadha, pada saat yang serupa memukul orang, safaka hadha, menumpahkan darah. Dan pada saat ketika itu segala kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya dalam solat yang dilakukan, pahala dia mengeluarkan zakat ketika itu akan diserahkan kepada orang-orang yang disakiti. Ya, hatta sehinggalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila segala kebaikannya sudah tidak ada, segala dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang dizalimi itu akan dicampakkan kepadanya dan akhirnya thumma turiha ilan nar, dan kemudian dia akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Soalannya tadi yang menarik, macam mana nak tarik balik? Macam mana nak ambil balik? Perkara-perkara tersebut saya dah buat dah Ustaz. Memang saya ni dulu jahil, tak tahu perkara tersebut. Tiba-tiba bila dengar hal tersebut dan pada saat ini saya mula untuk merasa menyesal atas perbuatan saya. Boleh tak saya ambil balik segala kebaikan-kebaikan yang selama ini saya lakukan itu daripada orang yang telah pun saya zalimi? Maka perkara poin yang pertama sekali, apa yang perlu kita lakukan? Mohon maaflah kepada orang-orang yang sentiasa kita lakukan perkara yang tidak baik kepadanya. Sama ada mungkin dengan cara berjumpa tak boleh. Sebab ada orang, dia bila bertemu je dah tak boleh cakap dah. Dia clue lidah kan. Nak bercakap tak boleh. Tapi mungkin dengan bahasa persuratan yang dikemukakan, dengan bahasa tersebut, minta maaf, memang saya melakukan kesilapan. Kadang terdetik orang membaca hal tersebut dan dia memaafkan akan kesalahan hal tersebut itu. Maka pertama, poin yang penting, mohon maaf kepada orang yang telah pun kita zalimi, dan yang kedua bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah mengatakan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihi hasanat. Ya, dalam ayat itu Allah pernah mengatakan ataupun Allah menyatakan melainkan orang-orang yang bertaubat, mantaba wa amana, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amalan-amalan yang salih, mereka itu adalah orang-orang yang menukar segala dosa-dosa yang dilakukan itu dengan kebaikan. Dan dalam hal ini ada di kalangan para ulama mentafsirkan ayat tersebut, mereka yang dahulunya mereka yang melakukan kejahatan dan kebaikan, saat tiba-tiba dia mula untuk bertaubat dan mendekati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang lalu itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan-kebaikan yang dilakukan saat ketika dia bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan saat ketika kita, sebelum kita mengumpat dahulu banyak kebaikan yang kita lakukan, dengan cara kita bertaubat dan beriman kepada Allah, Allah akan menukarkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Cuma syaratnya hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat dan kemaafan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan nak menghubung silaturahim, masuk kumpulan persatuan dan sebagainya, tetapi dalam tu pula ada perbalahan. Adakah patut ditinggalkan katanya Ustaz? Islam mengajar kepada kita tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti ada di kalangan kita yang cuba untuk mengeratkan hubungan tersebut.
Dalam Islam ni, Islam ajar pada kita bukan untuk memarakkan lagi suasana. Sebab itu di dalam Islam mengajar kepada kita agar kita sentiasa bermusyawarat. Kita berbincang, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawaratlah kamu dalam apa juga urusan, dan apabila kamu telah berazam memutuskan satu keputusan, tawakal dan serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan berjaya ataupun tidak itu hanyalah Allah. Kita hanya membuat keputusan ataupun perancangan-perancangan tersebut. Soalnya dalam hal tersebut, ustaz, dok kita bincang, tengok bergaduh dan sebagainya, itu mungkin adalah merupakan kemungkaran-kemungkaran yang wujud. Dan dalam kaedah kemungkaran, kita nak menolak kemungkaran itu, dia ada 3 step. Step yang pertama, kalau sekiranya kita ada kuasa, gunakan kuasa yang ada. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Tidak berkemampuan kerana kita tidak memiliki kuasa. Contohnya kita sebagai pengurusi majlis tersebut, saya berkuasa untuk membuat keputusan-keputusan, dan kalau tidak berkemampuan, gunakan lidah untuk kita memberikan nasihat kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang baik, yang mudah-mudahan memberikan kesan kepada hati-hati orang yang mendengar ketika itu. Dan kalau tidak berkemampuan untuk bercakap, maka poin yang ketiga, iaitulah dengan kita menghindarkan diri daripada perkara tersebut. Sebab dalam hal yang demikian, kita berada dalam perkara-perkara ataupun dalam situasi yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-An'am sebagai contoh. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, kan. Ayat itu Allah mengatakan apa dia? Apabila kamu melihat orang-orang yang mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mengatakan fa'arid anhum, elakkan ataupun berpalinglah daripada mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairah, sehinggalah mereka masuk berbicarakan tentang cerita-cerita yang lain. Jadi selagi pergaduhan itu berlaku, tidak ada kemampuan untuk kita berbicara, hindarkan dan tinggalkan mereka bagi mengelakkan sesuatu perkara yang tidak baik berlaku ketika itu. Baik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan 2 soalan yang ditanyakan sebentar tadi dari sahabat kita dari Seremban. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana nak ambil balik katanya pahala, dan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana silaturahim, nak bersilaturahim tapi akhir-akhirnya dapat perbalahan, dan bagaimana adakah mesti ada mereka yang menegur untuk memperbaiki keadaan. Dan sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kalau kita faham betul-betul dengan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak diciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupan kita adalah dengan ibadat kepada Allah. Dan saya nak kaitkan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di WhatsApp, tanyalah Ustaz. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, dia kata tidur dalam keadaan macam mana yang dianggap sia-sia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih dari Puan Nur Faiza Syahrum. Dan mungkin juga Ustaz boleh sebutkan kepada kita bagaimana pula yang dikatakan tidur menjadi ibadat. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soalan ini daripada siapa ni? Puan Faiza Syahrum. Faiza. Baik, terima kasih Puan Nur Faiza atas soalan yang dikemukakan. Tidur bagaimana yang dianggap sebagai sia-sia? Subhanallah. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab tidur ini dia adalah merupakan satu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda ataupun sebagai matlamatnya untuk kita merehatkan diri kita. Kalau kita tidak tidur pun, Islam tidak mengajar kepada kita jangan tidur. Islam mengajar kepada kita tidur. Wa minal Allah menjadikan malam itu sebagai libasa. Dalam ayat suci Al-Quranul Karim Allah menyatakan nauma tu pada hari waktu malam itu Allah jadikan kita adalah merupakan waktu untuk kita tidur. Tetapi bagaimana tidur itu boleh menjadi sia-sia apabila kita menjadikan tidur itu sebagai waktu rehat yang berlebih-lebihan dalam hidup kita. Sebab matlamat tidur kita memang kita nak merehatkan diri kita. Tetapi apabila kita berlebih-lebihan, malam tidur sampai pagi, pagi tidur lagi sampai kepada waktu zuhur, lepas zuhur tidur lagi, baginya tidur itu adalah merupakan satu perkara yang menyeronokkan dalam hidupnya, maka tidur seumpama ini adalah merupakan tidur yang sia-sia dalam kehidupan. Justru itu bagaimana kita nak menjadikan tidur kita ini tidur yang tidak sia-sia. Pertama, jadikanlah tidur kita ini sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nak tidur di waktu malam tu, pertama kita ambil wuduk terlebih dahulu. Yang kedua, pada saat yang serupa baca ayat-ayat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Dan pada saat yang serupa dihembuskan di tangan, letak. Semuanya ini adalah merupakan amalan-amalan
dan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan agar kita tidak melampau dalam bab tidur. Ya. Sehingga kan ada dalam satu riwayat yang lain diajar bagaimana kita nak bangun di waktu malam itu pun ada Rasulullah ajar dengan bertasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Amalan ini adalah merupakan amalan yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi amalan-amalan ini perlu untuk kita lakukan supaya tidur kita ini tidak menjadi sia-sia. Di samping kita tidur ini niat kita adalah lillahi ta'ala, tidak lain adalah semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya-Allah kita akan dapat menjadikan tidur kita ini tidur yang dinamakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan tidur itu satu ibadat, tapi bukanlah tidur yang sia-sia. Ada 3. Yang pertama, wuduk dengan sempurna, dan yang kedua baca doa, dan yang ketiga adalah baca surah-surah pilihan ataupun ayat-ayat pilihan untuk mencantikkan proses tidur itu tu supaya senang, begitu Ustaz tadi, untuk bangun malam, menghidupkan malam untuk menjadikan tidur itu bukanlah tidur yang sia-sia. Baik, untuk soalan seterusnya kita ambil di WhatsApp Tanyalah Ustaz juga dari sahabat kita yang bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya Mariah Cendana, Pasir Kudang, Johor, ingin bertanya soalan. Bagaimanakah kita ingin memilih sahabat-sahabat yang boleh memberikan perkara-perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat, bukan perkara-perkara yang lara, yang lalai dengan dunia, yang bersifat sementara ini. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Mariah Cendana. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan skop sahabat pula Ustaz, memilih sahabat yang bukan mengajak kita kepada perkara yang sia-sia, tetapi sahabat yang mengajak kepada perkara yang bermanfaat. Nak memilihnya Ustaz, bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Puan Maria, atas soalan yang dikemukakan tadi. Saya tertarik, sebelum saya nak bicarakan ini, saya teringat ada satu kata-kata yang pernah dituturkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Salasatun tazidul aql. Salasatun tazidul aql. Iaitulah 3 perkara yang dapat menambahkan lagi kematangan kita dalam berfikir. Masya-Allah. Yang pertama disebut dengan mujalasatu al-ulama. Duduk kita bersama dengan para ulama. Jadikan teman-teman dalam hidup kita, kita memilih teman-teman kita itu adalah para ulama. Kerana ulama apabila berbicara itu sandarannya adalah daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang tidak lain mereka lakukan itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan mujalasatus salihin. Duduk sentiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, tanpa mengira saya lah tua ataupun muda. Ni kawan saya ni semua yang jenis selim-selim Melaka, tak ada. Dia tidak mengira dari sudut saiz kehidupan kita ini ataupun mungkin golongan kelompok-kelompok yang tertentu, tidak. Atas nama titlenya adalah orang-orang yang soleh. Macam mana kita nak kenal orang yang soleh? Mereka yang sentiasa mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah merupakan orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduklah bersama dengan mereka, insya-Allah perbuatan dan amalan-amalan kita akan dipandu untuk kita sentiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dalam kehidupannya. Ya, at-tarku fi ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dalam kehidupannya, itu akan dapat mematangkan kehidupannya. Cuma saya tertarik bila cerita tentang meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dalam kehidupannya itu, sehingga ada di kalangan kita kalau kita tak boleh jaga tepi kain orang Ustaz, tak boleh bagi nasihat pada orang sebab itu di luar daripada perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita, maka itu adalah satu kesilapan yang besar yang kita lakukan. Sebab setiap kemungkaran yang berlaku di hadapan kita, tugas kita memberikan teguran-teguran tersebut, kerana itu di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu sentiasa memperlihatkan dan mengarahkan manusia buat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah akan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku itu. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jawapan untuk persoalan yang ditanyakan, 3 perkara bakal mematangkan fikiran: duduk bersama dengan alim ulama, duduk bersama dengan mereka yang soleh, dan juga tinggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengannya. Perhatikan 3 ini dan sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Baik, sedang penonton, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rahiza. Baik, Assalamualaikum Ustaz Firdaus Subhi. Soalan saya, apakah menjadi tanggungjawab
setiap Muslim untuk mencegah perkara-perkara ataupun kerja-kerja yang lara, mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Terima kasih, mohon penjelasan dari Ustaz Kak Zah Cenor Pahang. Kan? Cenor ke cemur? Saya cemur Perak ya. Cenor Pahang. Baik, terima kasih Kak Zah. Soalan yang ditanyakan, bagaimana Ustaz katanya adakah menjadi tanggungjawab untuk mencegah dengan bijaksana dan penuh hikmah atas segala apa yang berlaku dalam kehidupan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Rahizah. Rahizah atas soalan yang dikemukakan. Apakah dalam bab kita mencegah ataupun mengelakkan perkara-perkara yang lara itu dengan penuh bijaksana? Jawapannya betul. Dalam Al-Quranul Karim Allah perjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kaedah dalam kita nak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memaksa manusia untuk menerima apa yang kita sampaikan, tapi caranya dan kaedahnya itu adalah merupakan perkara yang perlu difikirkan bersama, kerana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, serulah akan agama Allah Subhanahu wa taala, serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati, pertamanya dengan cara bijaksana. Bagaimana cara bijaksana kita? Itu terpulang kepada kaedah. Kita nak mempergunakan kebijaksanaan, cara dan kaedah, metod ataupun pendekatan yang sesuai untuk mereka. Yang kedua, mau'izatil hasanah. Di samping kita memberikan saluran dakwah ataupun menyebarkan dakwah tersebut, mau'izah, contoh tauladan daripada kita itu membuktikan juga kita adalah merupakan orang yang layak untuk memberikan nasihat-nasihat tersebut. Dan kemudian yang ketiga, cara dan kaedah pendekatan ketika berbicara itu bukanlah dengan cara mujadalah. Hari ini bukan main ramai manusia suka sangat berdebat dalam nak menentukan kebenaran. Kita debatlah selalu. Dan kaedah debat itu bukan kaedah yang dianjurkan di dalam Islam, melainkan jika sekiranya kita nak mencari kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nak berdebat juga, debatlah atas tujuan matlamat kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi kaedahnya itu billati hiya ahsan. Allah mengatakan dalam ayat tersebut dengan cara yang terbaik, tanpa menimbulkan emosi ataupun menimbulkan satu perasaan marah dan sebagainya, tapi sebaliknya kita berbincang dan berbicara dengan kaedah yang terbaik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan terhasil suatu kebaikan itu. Insya-Allah akan terhasil satu kebaikan itu. Kerana apa? Kerana kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan juga kita mengambil kebaikan. Okey, sedang penonton kita tamat dahulu di TV3 untuk di sini di TV3. Terima kasih kepada semua dan jangan lupa sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus-menerus melakukan perkara yang baik kerana kita tak tahu yang mana bakal membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan kembali dalam kehidupan kita, betul banyak perkara yang kita lakukan tetapi kita tak ambil endah adakah dia itu bermanfaat ataupun perkara yang sia-sia. Kerana setiap yang sia-sia itu bila mana dia telah menjadikan satu tabiat bakal mengundang kepada perkara yang makruh dalam kehidupan kita, itu kita tak nak perkara yang baik-baik sahaja. Okey, sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kalau kita renungkan kembali, mungkin kita nak recall kembali ataupun kita nak ingat kembali hadis yang dibacakan di awal tadi berkenaan dengan apa yang kita bincangkan berkenaan dengan tinggalkan perkara yang sia-sia. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit untuk dimulakan untuk kita di TV9 sambungan 30 minit Ustaz. Silakan. Hadirin dan hadirat sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hadis yang telah pun kita bicarakan di awal perbincangan kita ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar agar kita begitu mengambil perhatian pada setiap detik dan waktu saat kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap waktu itu adalah merupakan peluang untuk kita mendapat keampunan dan juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang bersama dengan kita ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan kembali apabila masa yang telah pun kita lalui itu kita lepaskan begitu sahaja. Innama anta ayyam,
Ya bani Adam, kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya wahai anak Adam, innama anta ayyam, kamu adalah merupakan bilah hari-hari, ya, bahawa sesungguhnya fa idza dhahaba yaumun, apabila satu hari itu telah pun pergi meninggalkan kamu, zahaba ba'duk, ataupun sebahagian daripada diri kamu itu telah pun meninggalkan diri ataupun meninggalkan akan kehidupannya. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, setiap gerak kerja dalam kehidupan kita ada pahala-pahala dan juga ada dosa yang akan tercatat dalam kehidupan kita. Segerakan kita untuk kita lakukan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan segala kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan dapat menghapuskan segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan, khususnya dosa-dosa kecil yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, jadikan masa kita bermanfaat, tumpukan kerja-kerja kita pada perkara-perkara yang dapat memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baik Ustaz, dan kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Muhammad Syaril Sabtu. Baik, soalannya saya bacakan kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Maafkan saya ingin bertanya soalan. Bekerja mencari rezeki demi diri dan keluarga, tapi dalam masa yang sama sempat melayari website FB, WhatsApp yang bukan dalam skop untuk bekerja. Seperti contoh macam sebagai engineer sepatutnya membuka WhatsApp untuk tujuan maklumat grup bos, kawan-kawan berkaitan kerja, tapi berWhatsApp untuk buat bisnes. Macam mana tu Ustaz? Dan di masjid atau surau kadang-kala bercerita hal semasa. Adakah dikira ianya tidak berfaedah? Dan perkara apakah yang sesuai diceritakan yang boleh mendatangkan faedah? Sebab saya pernah dengar, dia kata, pernah dengar ustaz tempat saya ada mengajar kitab dihuraikan dengan tak boleh berbicara hal dunia bila di dalam masjid atau surau. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Saya dari Kampung 8 Bacang, Melaka. Orang Melaka, apa khabar? Kan? Terima kasih Tuan Syaril Sabtu bertanyakan soalan. Saya faham sini ada dua soalan ustaz. Yang pertama katanya tadi bila bekerja tapi dia buat satu benda yang luar daripada skop kerja dia, bagaimana katanya. Dan yang kedua tadi, bila mana di masjid surau adakah tidak boleh bersembang hal selain daripada berkaitan dengan akhirat Ustaz? Bagaimana untuk mencerahan? Terima kasih kepada saudara Syahril Sabtu atas soalan yang dikemukakan. Perkara yang pertama sekali, kerja itu adalah merupakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu, Allah akan melihat amalan kamu dan juga Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melihat segala kerja-kerja dan perbuatan yang kita lakukan. Jelas sekali dalam Islam mengajar kepada kita supaya kita bekerja dan carilah kerja-kerja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ketika kita sedang bekerja, maka ia merupakan tanggungjawab kita untuk menumpukan kerja dan juga tugasan-tugasan yang diberikan untuk kita melaksanakan kerja-kerja tersebut. Memang kadang-kadang saat ketika kita melakukan dan melaksanakan kerja-kerja yang kita lakukan, ada kalanya kita melencong daripada tugasan dan juga kerja yang asal. Yalah, maklum sahaja kalau yang menjaga web ni memang macam-macam perkara yang mungkin boleh diperolehi. Pertama, pastikan setiap kerja-kerja yang dilakukan itu dapat diselesaikan. Yang pertama. Dan yang kedua, memang satu kesalahan bila kita melakukan satu kerja yang di luar daripada tugasan skop kerja yang diberikan, itu juga adalah merupakan satu perkara yang boleh menimbulkan ketidakberkatan rezeki yang kita perolehi. Justru daripada itu, banyakkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak pun kita isikan waktu-waktu yang lain itu bagi menggantikan kerja-kerja yang kita kosongkan ataupun kita lakukan perkara-perkara yang di luar daripada batasan skop tugasan yang diberikan. Jadi poin yang penting, cuba kita berusaha untuk menggantikan semula waktu-waktu yang telah pun kita lakukan itu dengan mungkin istilah kita kata overtime lah. Lebih masa tersebut itu dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan tugasan dan juga kerja tersebut. Jika tidak mampu, mintalah segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang serupa ketika itu kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar memandu agar kerja-kerja yang kita lakukan itu akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di masjid di surau tadi Ustaz, soalan kedua. Perkara yang kedua berkaitan tentang ucapan cerita kita berkaitan dengan dunia ini memang tak pernah berhenti. Tak pernah habis. Selagi manusia hidup di dunia ini, segala perkara-perkara itu berlaku. Sampai kadang-kadang masjid itu pun dijadikan tempat bertemu untuk cerita soal bisnes. Jom, hari ni, malam ni kita bertemu di mana? Masjid sekian-sekian. Nanti masing-masing tolong sediakan poin-poin yang kita nak bicarakan. Berbicara di masjid, sebab kalau duduk di restoran kena bayar, paling tidak kena belanja teman, kita pun mungkin beli air dan sebagainya. Tempat-tempat yang lain berbayar, tempat free, tempat majanan, ya, istilahnya itu, tempat yang percuma itu adalah di masjid. Akhirnya duduk di masjid cerita tentang soal dunia. Tuan-tuan, ingat ada dalam hadis Nabi SAW, mereka yang berniaga di rumah Allah, Rasulullah pernah menyebutkan, la rabbahallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keuntungan pada perniagaan-perniagaan yang dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, hatta termasuk mereka yang mencari barang yang hilang. Bukan barang hilang tu, itu disebut dengan ansyad, itu binatang-binatang yang hilang tu, dia menjerit-jerit di masjid untuk mencari siapa jumpa barang-barang aku sekian-sekian, sehingga akhirnya mengganggu akan suasana yang berada dalam rumah Allah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, la raddahallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memulangkan semula binatang yang hilang tersebut. Sebab yang disebut dengan kalimah, saya terlupa kalimah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dhallatun, kalimah dhallah. Dhallah ini ulama mengatakan binatang yang hilang. Tapi kalau barang yang hilang itu disebut dengan nama luqatah, ya, barang yang tertinggal itu disebut dengan istilah luqatah. Dengan istilah ataupun pengertian yang lain, tolong bila saat ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, isikan rumah Allah itu adalah dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pernah menyatakan yang mengimarahkan rumah Allah itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah, ila akhiril ayah. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang dapat mengimarahkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah di hari akhirat kelak, dan beriman dengan hari akhirat, serta mereka melakukan amal-amal yang saleh. Jadi dengan arti kata yang lain, duduk di rumah Allah, isikan dengan perkataan-perkataan yang membawa kepada ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan baca Al-Quran, tasbih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dan mungkin sahabat kita tadi bertanya kerana dia risau dan khawatir bila mana dia bekerja tapi kerjanya jadi sia-sia, dan perginya ke masjid, pergi ke surau, perginya itu dalam keadaan niat yang baik tapi sia-sia kerana bersembang hal-hal dunia. Baik, kita nak berehat seketika, kita fikirkan jawapan yang diberikan sebentar tadi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Kita nak berikan pencerahan kepada penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana nak meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Apa natijah bila mana kita sentiasa hidup dalam perkara yang lara dan sia-sia. Banyak tadi Ustaz kongsikan kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita catat, ambil dan dapat kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Sebarkan ilmu. Semoga bermanfaat. Baik, kita ada soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Baik, Assalamualaikum. Sabda Nabi SAW, di antara tanda kebaikan seseorang Islam adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Soalan saya, adakah dengan bergurau senda dalam grup WhatsApp dan sebagainya dianggap sia-sia Ustaz jika tiada gurauan senda? Tiadalah kemesraan yang terjalin nanti kalau hanya dibenarkan untuk membincangkan hal-hal serius sahaja. Sunyi sepilah grup tu Ustaz. Sifat manusia kadang-kadang perlu juga gurauan senda ni dalam kehidupan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Mazni Hasan. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bergurau senda. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz kata nak bergurau senda, boleh ke tidak? Adakah kalau bergurau senda jadi sia-sia juga Ustaz? Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Mazni atas soalan yang dikemukakan. Jadi dalam soalan tersebut, boleh tak kita bergurau senda? Dalam bahasa Arab disebut dengan nama al-muzahah. Muzahah. Jadi boleh tak kita bergurau senda dalam kehidupan kita? Tidak menjadi masalah pun untuk kita melakukan perkara tersebut. Yang penting dalam lingkaran dia tidaklah membawa kepada haram, dan dia tidaklah membawa kepada kita meninggalkan tanggungjawab-tanggungjawab
yang telah pun dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab memang hati manusia diperlukan kepada hiburan. Baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun seorang yang serius, walaupun seorang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi Rasulullah tidak melarang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermain, antaranya memanah, sukan yang dilakukan, antaranya sibahah dengan berenang, kerana perbuatan-perbuatan tersebut di samping dapat mencerdaskan anggota badan, dia dapat memberikan manfaat kepada perbuatan-perbuatan seumpama itu. Rasulullah mengizinkan untuk menggunakan istilah duf dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau berkahwin a'linun nikah, iklankan pernikahan kamu itu dengan menggunakan kompang, istilah mungkin kita kata dengan istilah kompang lah, untuk kita ketuk ketika itu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melahirkan kegembiraan, keseronokan dan sebagainya. Cuma dalam hal yang demikian itu perlu untuk kita susun dalam kehidupan kita. Jangan terlalu banyak kita melakukan senda gurau tersebut. Kenapa? Sebab hasil daripada gurauan yang banyak itu menimbulkan rasa kita nak ketawa dan sebagainya, itu akan mematikan kita, mematikan hati kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kasratud dhahki tumitul qulub. Banyaknya dengan kita ketawa itu akan mematikan hati kita, dan akhirnya apabila hati kita mati, maka kita akan menjelmalah daripada diri kita itu perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lakukan campur dengan sedikit, akhirnya menyebabkan timbul banyaknya perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang akan kita laksanakan. Secara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada soalan yang dikemukakan oleh Puan Mazni tadi, tidak menjadi kesalahan selagi dia tidak keluar daripada batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam Islam, tidak membawa kepada perkara dosa dan juga perkara yang diharamkan oleh Allah, dan tidak meninggalkan tanggungjawab yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan. Cumanya jangan terlalu berlebih-lebihan dengan hal tersebut, kerana ditakuti apabila kita melakukan perkara-perkara tersebut dalam keadaan berterusan dan berlebih-lebihan, akhirnya akan membawa kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Betul. Kalau kehidupan kita ni serius sahaja ya, tapi tak ada gurauan, tak seronok juga saya, mesti nak ada unsur humor, lucu, gelak ketawa, jenaka dan juga bergurau senda. Cuma bergurau senda di kalangan suami isteri itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Islam mengajar pada kita begitu. Tengok dalam hayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum pada cawan yang serupa, berlomba lari dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah merupakan gurauan-gurauan. Kenapa tidak kita lakukan hubungan tersebut di kalangan pasangan suami isteri? Kerana ia merupakan satu perkara yang dianjurkan di dalam Islam itu sendiri. Itu patut kita perhatikan, ibadat bila mana suami dan isteri kita lakukan, tapi adab-adab dalam gurau itu patut dijaga. Dan kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanya Ustaz dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Kebanyakan penyakit bermula dari perut. Ketika ini pelbagai makanan yang diolah dengan pelbagai macam. Soalan saya Ustaz, apakah dengan menjaga permakanan dengan tidak memakan yang memudaratkan untuk kesihatan dikaitkan dalam meninggalkan yang tidak bermanfaat? Jadi mohon pencerahan ilmu Ustaz. Terima kasih juga Puan Sahziatul Sidik. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan makanan. Dia kata makan yang tidak bermanfaat ni jadi masalah juga. Jadi Ustaz, sedikit jawapan, silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Sahziatul atas soal makan. Makan ni juga adalah merupakan satu perkara yang wajib untuk kita susun atur dalam kehidupan kita. Jadi bab makan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurulah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makanlah daripada makanan-makanan yang elok, makanan-makanan yang berzat. Dalam bab makan tu pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ini, kita memakan makanan yang boleh memberikan kebaikan pada perut kita, pada anggota badan kita. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran itu dengan perkataan at-tayyibat. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan ni bab kita memakan pun Islam mengajar pada kita jangan berlebih-lebihan dalam bab kita memakan. Makan yang terlalu berlebih-lebihan itu juga akan menyebabkan kita menjauhkan ataupun meninggalkan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Banyak tanggungjawab yang kita tinggalkan apabila kita makan dalam keadaan kenyang. Dan sebab itu Rasulullah disebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Rasulullah tidak akan makan sehinggalah berasa lapar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis yang lain, tidak saya terlupa dalam hadis tersebut, cuma permulaan tadi Rasulullah mengatakan dia tidak akan makan melainkan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan lapar. Bermakna maksud daripada kita makan itu jangan berlebih-lebihan,
Mudah-mudahan dengan kita memakan mengikut kepada hajat dan keperluan anggota badan kita itu juga termasuk di kalangan kita menumpukan amalan-amalan yang tidak ataupun di luar daripada perkara-perkara yang tidak diingini, perkara yang bermanfaat kita lakukan insya-Allah. Ya, termasuklah itu di dalam hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita pun menyebut juga berkenaan dengan bagaimana kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam makanan sebentar tadi. Mungkin ada makanan-makanan yang kita suka tapi mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita, kita tinggalkanlah kerana kita tak nak jadi sesuatu yang tak diingini dalam kehidupan kita, khususnya untuk kesihatan kita. Baik, sidang penonton, ada soalan seterusnya dari sahabat kita. Dari Tuan Aizul Amir. Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, bagaimanakah ingin mengajak keluarga, kawan-kawan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, kerana ada yang mengatakan berbuat perkara yang tidak bermanfaat tu tak apa, dia kata. Yang penting solat jaga. Bagaimanakah pendapat Ustaz dengan situasi ini, Ustaz? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah ingin menerapkan dalam diri rakyat kita hari ini agar tidak berkongsi perkara yang tidak bermanfaat di laman sosial, agar orang lain tidak terikut ataupun terjebak dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Zul Kuala Krai, Kelantan. Baik, terima kasih Tuan Aizul Amir. Soalan yang pertama tadi berkenaan dengan bagaimana kita ni nak menegur sahabat-sahabat, kawan ataupun keluarga terdekat kita supaya tinggalkan perkara yang sia-sia. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak terapkan supaya masyarakat hari ini tidak menyebarkan perkara yang tidak bermanfaat di halayak ramai. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Aizul atas soalan yang dikemukakan tadi. Pertamanya, bila kita berbicara tentang soal nasihat, ya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah merupakan suatu nasihat, ya, betul, yang perlu untuk kita sampaikan kepada mereka yang bersama-sama dalam kehidupan kita. Cuma soalnya, bagaimana kami nak tegur ahli keluarga? Itu memang bermasalah. Betul. Walaupun kadang-kadang seorang anak itu dia titlenya adalah seorang ustaz, titlenya seorang yang berilmu, bukan mudah untuk memberikan nasihat kepada ahli keluarga masing-masing. Maka bagaimana cara yang terbaik? Pertamanya mungkin dengan cara dan kaedah yang berbeza, bukan dengan melalui mulut perbincangan tersebut, mungkin dengan kita menyebarkan hantar WhatsApp. Sebab biasanya kadang-kadang ahli keluarga ni dia ada grup WhatsApp masing-masing. Betul. Jadi hantarlah kepada mereka itu kata-kata yang indah, ulama sekian mengatakan demikian. Mungkin dengan cara mereka membaca ketika itu akan terbit keinsafan pada diri mereka. Cuma apa yang saya nak perkatakan, biarlah kita sampaikan dengan cara yang terbaik ataupun dengan cara yang hikmah. Mungkin juga kita tak boleh nak sampaikan, tapi teman-teman kita mampu untuk menyampaikan. Sebab di kalangan mereka kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang disegani untuk mereka menerima apapun nasihat-nasihat yang disampaikan. Gunakanlah perantaraan mereka itu untuk memberikan nasihat-nasihat tersebut. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan kepada keluarga tersebut. Cuma soalan tadi menarik. Dikaitkan tentang soal, ada orang mengatakan tak apa nak berkata dengan perkataan-perkataan yang sia-sia pun tak apa, yang penting solat jaga. Ya, ingat, dalam kehidupan kita ini, ibadah dalam kehidupan kita bukan hanya terkhusus ataupun terhad kepada ibadah solat sahaja. Dalam hidup kita ni banyak amalan-amalan yang lain. Sebab itu bila disebut sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanggungjawabnya besar. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah sebut satu persatu ciri-ciri sempurnanya iman seseorang. Ya, ada kalanya Rasulullah kaitkan hubungan kita sesama manusia, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang perlu dijaga. Yang penting, masa dalam kehidupan kita bukan hanya sekadar kita peruntukkan pada waktu solat, ada masa-masa yang lain yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang boleh memberikan pahala kepada kita di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tadi, soalan yang berkaitan tentang bagaimana cara untuk membiasakan kepada masyarakat supaya mereka tidak mengisi kehidupan mereka itu dengan perkara-perkara yang lara. Sebenarnya dalam bab tersebut ini, kaitan yang pertama sekali, dia sebenarnya yang penting dari sudut pimpinan. Kalau sekiranya kita memiliki kekuasaan, kita memiliki tanggungjawab ataupun ada kuasa untuk kita mengubah situasi dan keadaan kehidupan masyarakat yang bersama dengan kita. Tak payahlah kita bicara yang tinggi-tinggi, kita bicarakan mungkin kita dilantik sebagai seorang ketua dalam sebuah jawatan kuasa komuniti masyarakat yang ada di taman-taman dan sebagainya. Gunakan waktu dan saat tersebut untuk kita memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat.
Buat kalau dibenarkan untuk mengadakan jamuan, cuma jagalah dia punya peraturan-peraturan, syarat-syarat yang ditentukan, SOP yang ada ketika itu. Buat di samping kita bertemu itu, sambil-sambil ketika itu memberikan nasihat dan juga teguran-teguran. Itu satu perkara yang baik. Ataupun mungkin dengan cara dalam grup yang ada ketika itu, sebarkanlah maklumat-maklumat yang boleh memberikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Sebab kadang-kadang orang yang membaca itu, dia akan tertarik dengan kata-kata dan ungkapan-ungkapan tersebut. Berapa ramai orang yang tertarik dengan olahan kata-kata yang menarik. Cari-carilah kita perkataan-perkataan dan juga olahan-olahan yang menarik. Dan di samping itu sebar-sebarkanlah jika sekiranya ia memberikan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu merupakan saham untuk kita melipat gandakan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan sunnah yang terbaik, kebaikan yang dilakukan itu, dan kemudian orang lain mengikutinya, dia dapat pahala, dan juga pahala dia tunjukkan kebaikan itu kepada orang lain tanpa sedikit pun pahala orang-orang yang lain yang melakukan kebaikan itu berkurangan atas perbuatan kebaikan dan ketaatan yang dilakukan. Wallahu a'lam. Menunjukkan kebaikan, menunjukkan satu perkara yang bermanfaat. Bila mana orang lain ikut dan lakukan manfaat tersebut, manfaatnya juga datang kepada kita. Kerana itu, lazimi perkara yang bermanfaat dalam kehidupan, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah Ustaz, kita jadikan jawapan dari soalan tadi sebagai penutup atau kesimpulan perbincangan kita, dan kita nak minta Ustaz untuk pimpin doa penutup pada pagi ini. Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما آمين. ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan, dan terima kasih diucapkan kepada penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Anas bersama dengan ahli panel Ustaz Zoramli Razali dengan topik fiqh emosi. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu manfaat atas perbincangan pada hari ini dan juga esok hari. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.